Assalamualaikum semua. Selamat berjumpa lagi di Sisters Waalaikumsalam. Chat with Sister Zarina Zahruddin. Dan hari ini kita pada malam Sabtu seperti biasa, dan ini adalah episod kita yang kelima. Diam tak diam, dah 5 episod. Dah 5 minggu kita berchit-chat, kita berbual santai bersama sister-sisters kita. Dan pastinya pada malam ini kita ada satu lagi sister yang juga istimewa. Tidak kurang istimewa, tidak kurang cantiknya dan tidak kurang semangat. Semangat keusahawanan dia. Nak kena sebut satu-satu. Ya, sebab beliau ini adalah wanita yang saya telah panggil. Nak cakap dekat tak dekat, nak cakap jauh pun tak jauh sangat. Ya, dia jiran kita. Beliau Sis Azrin Sugito daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Sis Azrin? Waalaikumsalam. Ni hao 姐姐。wow, 谢谢你。你吃饭好了？你吃饭了吗？OK，我吃饭了。我吃饭了。我是姐姐 Zarina。夏琳娜，我是姐姐夏琳娜。你的名字？夏琳娜。我叫艾琳。她艾琳老师。saya kena cakap sepatah-sepatah, kena fikir dulu. Okay. Tak, Aileen Lausher tu maknanya beliau adalah seorang guru bahasa Mandarin. Ya, maka itulah saya telah menjemput beliau pada segmen kita di Sisters Chat pada malam ini untuk bercerita sedikit lah ya. Ya, sebab sedikit latar belakang tentang Sis Azrin kita ni. Beliau tengok namanya, nama pun Azrin Sugito. Pertama kali saya dengar, saya cakap ini Jepun ke, Wak Jawa ke, semua ada. Muka memang muka Melayu lah kan. Kalau saya orang tengok saya memang muka mualaf kan. Kadang orang jumpa saya dekat lift, dekat tangga, dekat kedai, semua mula dengan cakap Cina. Sebab tu saya rasa saya mesti nak kena pandai skor-skornya cakap Cina lah. Jadi kalau orang cakap dengan saya, awak ni bila bermula dengan cakap Cina dengan saya boleh jawab balik. 我不是华人，我是马来人，kan. Jadi sikit-sikit tu nak kena belajar. Ya, skrip penting tu. Jadi orang tahu kan, jadi macam okey terpucik. It's okay, may berhenti. Sikit-sikit tu boleh lah. Okay, tak banyak, sikit je. Tahu dah tu. Okey, berbalik kepada Sis Azrin kita, maka beliau sebenarnya seorang guru bahasa Mandarin, anak Melayu jati, tak ada latar belakang Lin tak ada latar belakang mak Cina ke, datuk Cina ke, nenek Cina ke, tak ada okey. Jadi itulah latar belakang sedikit tentang Sis Azrin kita. Jadi pertanyaan saya lah ya untuk Sis Azrin, nanti sambil kita lebih mengenali anda. Sebenarnya terus terang saya telah mengenali Sis Azrin kita sekitar 10 tahun lah gitu ya. Dalam gitu. Ya, sewaktu anak kita semua masih kecil-kecil. Sekarang anak kita semua dah remaja. Dah remaja dah. So saya tabik lah semangat Sis Azrin kita dalam mengajar bahasa Mandarin selama hampir 14 tahun ya kepada orang Melayu kita. Dan saya tahu beliau bermula dari dalam bilik darjah, lepas tu kita beralih ke dalam talian, sehingga kini beliau mempunyai YouTube channel beliau sendiri tau. Nampak tu ke atas dia dah pamerkan Sugito Mandarin. Jangan main-main. Jadi soalan saya kepada anda ya Sisli, kenapa bahasa Mandarin? Ya, kenapa anda begitu? Saya tahu kalau saya bercakap dengan anda bersemangat untuk ajar bahasa Mandarin kepada orang Melayu. Anda bilang orang Melayu mesti pandai bahasa Mandarin. Ya, lagi kita di Singapura ni bukan cakap apalah. Kalau kita campak batu, mesti kena orang Cina. Betul. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, mesti orang Cina. Jadi pada saya lah, kalau dekat Singapura ni memang konteksnya memang sebaiknya kalau kita orang Melayu boleh berbahasa Mandarin tu memang bagus. Jadi Lin, kenapa Lin begitu bersemangat untuk mengajar bahasa Mandarin kepada orang Melayu? Ya, itu soalan pertama saya. Dan nanti saya juga nak tanya macam mana Azrin boleh mencapai subscriber di YouTube sampai hari ini hampir 30,000. Tengok tu sister, jangan main-main, bukan 30, bukan 300, 30,000 subscribers and followers. Wow, okay. Lin, kenapa bahasa Mandarin kepada orang Melayu? Okay. Semua orang tahu bahasa Mandarin ni memang salah satu bahasa yang agak sukar nak dikuasai. Okey, kalau orang cakap bahasa Mandarin, alamak dia agak sukar lah sebab bahasa Mandarin ni bila kita cerita tentang penulisan dia, ianya tidak boleh dibaca dan tidak boleh dieja.
Jadi kita kena hafal, kita kena memorize benda tu. Okey, dengan keadaan umur kita sekarang sis dah kenal lebih 10 tahun tambah dengan umur sebenar dah berapa? So agak sukar kan umur-umur macam kita ni nak belajar Mandarin. Jadinya di sini timbul minat untuk belajar Mandarin ni apabila ada rakan suruh ajar, minta Lin ajar macam mana nak cakap, dan sukarnya nak mengajar orang dewasa mengajar Mandarin menggunakan secara biasa, maknanya secara belajar di sekolah bermula daripada perkataan semua tu agak sukar. Jadi Lin come out dengan satu teknik yang dipermudahkan, sangat mudah, 8 jam je, yang zero Mandarin, yang umur macam kita pun boleh cakap Mandarin. So bila kita umur macam kita tu berapa? 30 tahun ke atas? 30 sen, ya 40 sen? Belum. Kita tetap 30 sen lama-lamanya. Alhamdulillah, alhamdulillah kan? 30 sen. Muka kita tak pernah berubah semenjak 10 tahun lepas, begini saja. Okey. Yang mana bila Lin dapat satu teknik yang dinamakan permudahkan melayukan Mandarin untuk sementara waktu sebelum kita belajar yang sebenarnya, so kat situ dia jadi semangat yang mana kita mengajar orang yang zero Mandarin ni dalam masa 8 jam, dia dah boleh cakap Mandarin. So kat situ timbullah semangat yang membara, yang mana kita ada satu teknik, why not kita share untuk semua orang. Kita share untuk semua orang, yang penting kita tak boleh baca tak apa. Yang penting kita boleh komunikasi. Kita tak boleh baca dekat surat khabar tu, is okay. Yang penting kita boleh bercakap, orang faham. Kita bercakap orang faham dan orang bercakap kita faham. Di situlah sebenarnya semangat selama 14 tahun berterusan, dan teknik tu semakin lama semakin membaik. Diperbaikilah. Diperbaiki, yes. Dan saya lihat fokus Lin ialah kepada Mandarin komunikasi. Betul, Mandarin komunikasi. Mandarin komunikasi. Jadi maknanya kalau kita jumpa kawan-kawan Cina kita atau kita pergi pasar kan, kita jumpa nyonya, kita jumpa apik, jadi kita boleh cakap ni hao kan, apa khabar, selamat pagi gitu. Jadi mereka pun rasa macam kita menghormati bahasa mereka dan bukan apa. Lebih rapat sikitlah. Dapat murah pun. Baru dia cakap, moga-moga yang penting dapat diskaun. Itu kat kepala otak Kak. Entah apa-apa, bolehlah dapat diskaun kan. Betul sih. Cakap sikit dah minta banyak. Biasalah orang kita. Tak. Biasalah Kak. Okay, so jadi fokus Lin kepada komunikasi dan pastinya your target group orang Melayu kita lah. Okay. Jadi saya faham, memang semangat tu nampak our sisters out there, you can see semangat dia. Jadi dia ada teknik. Artinya Sujito Mandarin ini mempunyai teknik pembelajaran di mana dalam masa 8 jam insya-Allah lah kita boleh berkomunikasi. Dan pastinya kita bukan tulis dalam bahasanya Mandarin yang pakai stroke-stroke tu kan. Taklah kalau stroke memang kakak minta ampun lah. Minta maaf. Tapi maknanya bahasa, adakah ia menggunakan bahasa Hanyi Pinyin? Ya, Hanyi Pinyin, sistem sebutan Mandarin menggunakan Roman. Kita akan gunakan yang tu tapi dimelayukan. Jadi Lin bermula di bilik darjah biasalah. Bila kita mengajar dulu, zaman-zaman dulu memang zaman batu, kita akan bermula dari bilik darjah kan. Lepas tu bila dah zaman Covid, semua masuk dalam talian kan. Jadi maknanya sesiapa sahaja di seluruh dunia ini boleh mengikuti kelas Sujito Mandarin, ya. Dan program Lin bagaimana? Berapa lama dan berapa kerap dalam seminggu? Biasanya kalau support student yang zero Mandarin, kita takkan paksa untuk belajar. Kita nak tengok tahap dia dulu. Kita akan recommend dia untuk ambil satu level dulu 10 kali kelas. Biasanya 1 jam. Untuk online, kalau dulu physical class zaman batu dulu 2 jam siap rotan. Sampai faham duduk situ, kunci pintu, jangan keluar. Selagi tak hafal. Betul. Sekarang ni zaman online, disebabkan online lah kena pakai cermin mata. Setahun tengok laptop. Tengok skrin. Ya, betul. So sekarang ni 1 jam plus minus paling lambat pun paling lama pun dia akan 1 jam 15 minit, 1 jam 30 minit untuk satu sesi. Sebab kelas kita sekarang fokus one to one online. Online kalau zaman dulu kita boleh buat 16 orang, 15 orang satu kelas. Kalau online 15 orang dah tak nampak studentnya. Betul. Dan kadang-kadang tahap pelajar pun berbeza-beza kan. Betul. Ada yang pelajar cepat tangkap, ada yang cepat tidur. Jadi
Itu saya faham sangat. Faham sangat kan? Sangat. Dan cakap pelajar tidur, dengan cikgu pun tidur kadang-kadang. Okey, jadi apakah Lin, pastinya dalam apa yang kita lakukan pasti ada cabarannya lah. Jadi Betul. mungkin waktu Lin mengajar, apakah cabaran yang Lin hadapi? Yalah, kata orang kita nak ajar bahasa asing kepada bukan budak sekolah tau. Mak bapak budak sekolah. Jadi apakah cabaran dia? Cabaran dia ialah dari segi Lin sendiri, kita memang sangat tahu apa yang kita buat. Okey, dia sebenarnya cabaran ialah yang mana student itu sendiri. Sebab bila kita mengajar dewasa, diorang ada komitmen. Bila cerita tentang dewasa, diorang bekerja sambil belajar. So diorang ada komitmen. Tengah belajar pun boleh teringat, tadi dah masak macam dah tutup api ke belum? Tiba-tiba dalam kelas boleh cakap macam itu. Sekejap Lausha, apa pergi tengok dulu kat dapur. So nampak tak? Kita tahu apa yang kita nak ajar. Kita dah fokus. Tapi student, dewasa, cabaran ni ialah komitmen mereka. Komitmen mereka sangat-sangat mencabar. Sangat mencabar kita macam mana nak adjustkan dengan kita punya macam dia punya jadual sangat fleksibel. Yang mana jika dia tidak boleh dalam minggu tu hari Isnin, kalau Lina ada kosong hari Rabu, Lina akan buat pada hari Rabu. Sebab kita faham komitmen mereka. Tapi sampai satu tahap 2 minggu tak ada masa, itu memang masalah. Itu betul. cabaran yang paling macam mana kita nak buat pun masih tengah mencari solusinya. Okey, jadi mungkin Lin boleh test tak bagaimana mungkin sister kat luar sana berminat, jadi nak tahulah teknik Sugito Mandarin ni kan. Mungkin Lin boleh kasih kita test ke atau tips ke macam mana tu penggunaan atau pembelajaran yang Sugito Mandarin adakan untuk pelajar-pelajar. Jangan dicuit kak, tak iPod dah rasanya. Sikit je, tak boleh lebih-lebih, sikit je. Teaser. Ini kalau dia 30 minit tak cukup ni. Saya tahu, kena Faham kan? 8 jam. Teaser. Okay. Dia macam gini. Atau ayat mudah, Lin, ayat mudah macam ayat mudahnya Okey, ayat mudahnya kita letak satu XIE dalam Mandarin. XIE biasanya orang baca C, ada yang baca ki, ada yang baca kie. Yang mana dalam Mandarin IE cara sound dia ialah ye. IE ye. Pop ye gitu. Pop ye betul. Tapi bila mengajar zaman sekarang ni, budak-budak muda pop ye. Diorang kena Google what is pop ye. Dah kena tukar dah tu. Aduh, itu zaman kita tu pop ye. Zaman Pak Mat tempe, Pak Mat malam minggu kan. Itu zaman budak sekarang bukan pop ye, pop ye. Yelah. Ye. Macam tu dia cakap, Lausha, ada ke perkataan pop ye ni? Cakap, okay, you kena pergi Google apa itu pop ye. Okay, so IE dalam Mandarin bunyi dia ialah ye. So X. Okay, X ramai orang akan baca jadi huruf K. Tapi dalam Mandarin, X tu ialah bunyi jadi S. Sebab tu kita sebut kongsi facai, GONGXIC. So X dalam Mandarin bunyi dia S. So XIE ialah xie. Xie. Ialah terima kasih. Bukannya sisi, bukannya kiki. Bukannya kie. Itu yang diajar. Betul. Lagi satu yang paling penting lah. BA. Bukannya baba, tapi bunyi dia ialah papa. B dalam Mandarin sounds like P. Kita tak boleh sebut direct macam bahasa Melayu. BA bar. Okay, dalam Mandarin B tapi mata tengok P, sounds kena keluar jadi P. So dia jadi papa. Bukannya bye-bye tapi papai. Jadi, okey. Saya boleh faham sangat. Kalau kita selama ni di sekolah, BA bunyi baba, tiba-tiba masuk kelas Lin, terus jadi papa, memang boleh jadi pusing. Ya. Kan? Kenapa B kena tukar jadi P? Lepas tu X, X selalu kita sebut X okey jugalah. Kata tu okey. Tapi yang B jadi P tu macam budak disleksik kan. B jadi D, kadang-kadang B dia sebut D. Jadi maknanya kita pun kena jadi disleksik sikit lah. Ada student lagi. Okey lah, kalau B jadi P jadi B lah. Bukan. P tetap P kan? Bukan, P jadi P. Jadi ada angin. P. Penyebutan dia ada keluar angin. P. Macam gitu. Okay. Jadi benda tu lah. Benda tu kita kena
teknik dia macam itu. Macam English, copy paste, PASTE, bukannya copy paste. Tapi tapi memang ada yang sebut rakan saya di Indonesia copy paste, so macam loading sangat, apa benda ke paste itu. Ya, tapi Mandarin kita tak boleh direct baca. Betul. Saya percaya setiap bahasa asing yang kita pelajari pasti ada cabaran dia lah. Ya, pastilah, tak kisahlah nak belajar bahasa Perancis ke, nak belajar bahasa Sepanyol ke, tetap. Tapi saya rasa sebab saya juga sudah mengikuti kelas anda. Jadi saya rasa okeylah sisters out there, kalau anda pernah belajar bahasa Perancis, oh itu lagi tulis lain, bunyi lain, itu lagi memang ke laut dah. Betul. Kita makan roti je lah. Roti Perancis je. Betul. Ya, dan saya rasa taklah Mandarin tu tak begitu susah lah, tidak begitu payah ya. InsyaAllah kalau kita tanamkan niat yang baik, sebab ini komunikasi aja kan. Jangan takut, bukannya nak perlu tulis esei, tak adalah. Surat cinta pun tak payah. Surat cinta pun paling simple je. Wa aini, dah. Ya, betul. Wa aini. Wa aini tu semua pasti tahulah tak belajar Mandarin pun tahu. Wa aini ni I wo. Okey. So, okay, Azlin, ya kalau kita cakap tentang bahasa anda ni memang takkan habis ya. 8 jam tak habis sih. Betul. Jadi saya nak pergi soalan seterusnya. Okay. Kita semua kagum lah ya bagaimana, sebab saya juga usahawan dan saya pasti sisters kita di luar sana juga merupakan seorang usahawan. Tak kisahlah usahawan daripada rumah ke, usahawan kecil-kecilan ke, kan. Yang penting ialah semangat dan kita mesti bermula dengan tapak yang kecil lah kan. Jadi bagaimana Azlin Sugito Mandarin boleh mempunyai subscriber di YouTube seramai 30,000 ni? Boleh cerita sikit tak? So, YouTube channel ni berusia 2 tahun. Okay, baru 2 tahun buat YouTube. Before ni nak buat tapi biasalah kekangan masa sebab ada physical class kan. Selepas zaman COVID ni memang sangat lagi satu pun faktor umur juga. Dah umur macam gini nak main dengan media sosial ni dia agak lambat sikit. Jadi, masa tu niat untuk sharing saja. Niat untuk sharing, tak ada fikir untuk apa pun. Kita just sharing je, tak ada promosi kelas, tak ada apa. Tapi itu memang satu tips yang sangat bagus ya. Yang mana bila kita buat YouTube channel, jangan sesekali kita cuba promote bisnes kita dalam tu. Bila kita promote bisnes kita dalam tu, kita akan kehilangan ramai follower. Jadi kita just share. Kita share mula-mula dengan 1 minute Mandarin. Sebenarnya bila buat 1 minute, dia rugi. Dia rugi masa. Sebenarnya YouTube ni dalam masa setahun kita kena completekan 1,000 subscribers dan juga 4,000 hours. Bayangkanlah kalau kita buat video 1 minit, 4,000 hours berapa banyak kita nak kena buat video. Berapa ramai target kita. Dah lah kita belum ada subscribers lagi masa tu. So dekat situ agak rugi. Lebih kurang dalam 20 video 1 minit. So cakap lambat sangat ni dan saya tak capai untuk setahun. Jadi kita mulakan dengan video yang dah panjang sikit 3 minit, 4 minit tapi orang tengok pun seminit dah keluar. Jadi tipsnya ialah share dan buatkan video itu menarik. Macam saya tak ada buat dekat luar, just dekat dalam studio sahaja, guna green screen. Bila bercakap macam gini, tulisan keluar kat tepi. So daripada video macam gitu sangat cepat dalam masa 2 tahun boleh naik sampai 30,000 subscribers. Jadi untuk Azlin berapa kerap? Maknanya adakah Azlin membuat satu perancangan? Maknanya setiap hari mungkin nak kena buatkan satu video. Okey. Sebenarnya saya tak adalah seragin itu satu hari satu video dahsyat. Okey. 1 bulan 2 video tu pun dah banyak sebenarnya. Sebelum ni lah, setahun ni saya cuma buat 1 bulan 1 video sahaja. Okey. Tapi saya rasa 1 bulan 2 video tu memadai lah untuk kita ibu-ibu yang sentiasa sibuk kan, yang kat dapur yang lain. Ya. Lepas tu dalam masa 2 minggu je saya boleh naik lebih kurang 1,000 subscribers dengan satu teknik ni. Okey, bila kita dah buat video terlampau lama, terlampau banyak sangat, dah sampai 100 video, kita pun dah ada idea tau nak buat video apa. Okey, jadi baru-baru ni dapatlah satu idea untuk, dia sebenarnya tercetus idea tu daripada sisters chit chat ni sebenarnya tau. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ada juga yang mana kebaikan. Masa tu dapat invitation daripada sis lah. Cakap Lin jadi one of kita punya yang ni cakap. So cakap, oh boleh daripada masa idea yang sama cakap, why not kita pun Sugito Mandarin ni pun buat live juga. So content dah tak ada. So idea dia macam gini.
kita tanya kita punya follower apa yang nak diajar. So Laosha buat live. Jadi dekat situ kita dah tak payah fikir pasal konten. Yang mana ada student tanya, Laosha, apa beza Yau dengan Siang? Ingin dengan nak, apa beza? So Lin dapat idea dekat situ, terus buatkan dia nak tahu apa jawapan dia, ikut live di YouTube. Jadi dalam masa seminggu naik 1,000 subscribers. Sangat terkejut lah, sangat terkejut macam baru seminggu video ni tapi kita dah naik subscriber sampai 1,000. Jadi program ni berterusan. Tapi dia sangat mencabar setiap minggu kita nak buat live tu. Jadi soalan seterusnya saya nak tanya anda. Beza tak buat live YouTube dengan recorded? Sebab tadi Lin ada beritahu sangat mencabarkan buat live. Jadi beza tak dia punya following dia? Adakah perbezaan? Adakah followingnya lebih hidup atau lebih cepat naik bila buat live? Buat live ni dia sangat hidup, yang mana kita kena gunakan dua device, satu laptop untuk bercakap, share screen, dan satu device lagi kita boleh live chat bersama dia orang. Jadi kita boleh tanya soalan, macam cakap, saya nak makan. Siapa tahu jawapan saya nak makan dalam Mandarin, boleh tulis. Walaupun kita tak dengar suara dia, tapi daripada penulisan dia kita boleh baca yang dia sebenarnya boleh sebut benda tu. So kita berkomunikasi di situ, dan dalam masa yang sama, Laosha lepas ni ajarlah penulisan pula. So kita dapat konten lagi. Kita dapat lagi tajuk next content. So kita sebenarnya tahu apa yang subscribers kita nak. Apa yang mereka nak, itulah menjadi kita punya tajuk. Jadi kalau kita nak survive dalam konten, dalam buat YouTube ni, kita tak boleh short sendiri untuk buat video. Betul. Buat video macam orang tak nak tengok pun kita makan, tapi saya pun juga nak makan, nak ajar. Hari ni Laosha nak makan, ni dinamakan chopstick. Tak ada, orang tak nak tengok benda tu. Walaupun kita cuba kaitkan dengan dengan perkataan Mandarin contohnya kita nak makan ikan, nasi ayam, tapi mungkin bukan itu yang orang nak. Bukan itu yang orang nak. So kadang kita kena tengok juga student kita yang mana yang serius ke. Kalau serius tu dia suka yang ada slide, yang ada soalan. Tapi kalau kita nak tangkap untuk anak muda, bolehlah kita buat video mukbang. Jadi kita pun perlu tahulah apa yang saya dapat lihat selain daripada kita share ilmu, kita kongsi ilmu. Saya percaya setiap social media perkongsian lah. Sebenarnya itulah matlamat utama social media. Tak kisahlah apa platform. Yang pertama, kenapa kita mau melihat, juga saya, kenapa saya mau melihat video atau social media seseorang itu, sebab ada benda yang saya ingin belajar. Atau mungkin bermula dengan perasaan ingin tahu. Apa dia ni buat ni? Kan curiosity lah kan, perasaan ingin tahu. Dan bila kita tengok dia ni banyak share ilmu, share konten, tak kisahlah dari segi memasak ke, seperti Azlin sendiri, maknanya ilmu penggunaan bahasa Mandarin secara mudah. Artinya belajar sikit je kita dah boleh amalkan. Okey, jadi selain daripada share konten, share ilmu teknik yang lagi satu ialah kita mesti buat live lah live sebaik-baiknya daripada recording lah, sebab kita dapat live audience. Kan? Betul, dapat live audience. Live audience, dan mereka tanyakan soalan yang sangat relevan and soalan yang on the spot. Mungkin itu yang mereka ingin tanyakan lah pada waktu dan ketika itu. Okey. Jadi so sisters out there, kena ada semangat lah nak kena ada semangat. Sebab seperti Lin katakan, tiap-tiap minggu Lin Betul, tiap-tiap minggu. Tapi sebenarnya bila kita tengok kita punya subscriber semakin naik, bila live tu makin ramai orang yang masuk, percayalah semangat tu tiap minggu pun tak apa, sanggup buka rugi. Betul, betul. Seperti saya ni, tiap minggu kan saya berpeluang menemu ramah dan bercakap dengan kita punya sister. Jadi saya pun semangat lah. Malam Sabtu pun malam Sabtu lah Kan? Orang cakap malam Sabtu family day kan. Tak apa, saya cakap 1 jam je paling-paling. Lepas tu bolehlah sambung kepada family kan. Betul. So betul. Jadi artinya kita pun perlu ada teknik dan maknanya it's possible it's bukan pukeneng. Betul kan? Pukeneng impossible. So possible. Betul tak? Pukeneng impossible. Jadi kalau possible. Betul kenang, yo kenang. Yo kenang. Maknanya boleh. Kei. Betul. Tengah belajar. Kei. Dengar tu, cikgu dah cakap kei. Mana boleh? Aku boleh. Okey. So itulah satu semangat yang saya rasa perlu ada dalam diri setiap kita. Jangan sekali-sekali kita mengaku kalah. Kita mulakan dengan benda yang simple lah. Saya percaya anda juga telah bertapak dengan melakukan benda yang mudah. Lepas tu pelan-pelan
anda berganjak kepada YouTube, dan adakah anda masih lagi aktif di TikTok? Saya tahu anda juga begitu aktif di TikTok. Okey. Mula-mula agak aktif di TikTok, tapi TikTok tu macam dia terlampau laju, yang laju sampai satu tahap. Saya kena duduk dan minum kopi, Lin, slow down, you tak boleh kejar. You terlampau tua untuk itu. Ya, dia orang terlampau laju sangat. Anak-anak muda sekarang sangat kreatif dekat dalam TikTok tu. So bila kita nak kejar, percayalah daripada umur nampak 30 ni dia akan berubah ke 40 sangat cepat. Jadi sebenarnya apa pun dia berbalik, kita kena ada team untuk itu. Kita kena ada team yang muda-muda. Tapi belum lagi lah. Setakat ni mungkin insyaAllah 2022 akan kembali semula di TikTok. Okey, tak apa. Mungkin siapa yang mendengar, siapa yang ingin menjadi tim anak-anak muda kepada Sujito Mandarin ini, mungkin boleh PM kepada Sis Azlin kita. Ya, anda boleh cari dia di YouTube, di Facebook. Alah, anda type bajalah nama Azlin Sujito, nanti dia keluar. Betul. Tak ada orang, saya rasa dekat yang saya tengoklah, nama Sujito tu memang sangat unik. Anda takkan tersalah nama, takkan tersalah orang. Okey, kalau tak dapat PM je saya anytime. Saya boleh linkkan awak dengan all our sisters. Ya, tak kisahlah sisters kita daripada episod yang pertama sehingga ke episod-episod seterusnya. Itulah matlamat saya, untuk menjalinkan kebaikan, to connect great people together so that we can be greater and more awesome. Itulah matlamat utama saya. Okey, Lin, kita ada soalan yang saya ingin tanyakan kepada semua sisters-sisters kita, iaitu soalan pertama saya kepada anda. Sebenarnya apakah falsafah hidup anda? Sebenarnya kan bahasa Melayu saya pun tak ada awesome sebenarnya. So tadi kalau sis tak percaya atau tidak, okay, masa breakfast tadi kita adakan meeting tergempar dekat dalam meja makan dan tanya anak-anak dan semua, apakah itu falsafah? Baru nak buat study tadi, apakah falsafah? Okay, dia sebenarnya bila kita Google, falsafah tu dia ada ayat-ayat dia kan. Okey, saya tak reti untuk ayat-ayat begitu. Saya cuma reti untuk terangkan je, describe je apakah falsafah hidup. Tapi satu meja sangat kelakar lah tadi ketawa. Okey, keluarlah semua ayat-ayat yang ada dekat tembok-tembok, dekat poster-poster. Itu motivasi. Ya, so macam falsafah sebenarnya satu benda yang saya pegang lah dalam hidup ni. Kadang-kadang kita tak perasan pun dalam kehidupan kita ada falsafah sebenarnya, tapi itu satu benda yang kita pegang. Betul. Yang mana hidup senang cakap, hidup Lin ni sangat mencabar sebenarnya. Sangat mencabar, sangat kita jumpa ramai orang. So kita pegang satu je, yang saya pegang sampai sehingga sekarang ialah setiap manusia, setiap orang ni dia ada masalah dia sendiri. Jadi bila sampai satu tahap saya punya marah, saya nak sulung, so sis pun nak sulung, saya faham benda tu, dia punya bertukar jadi hijau tu sekejap je. Okey, jadi bila mengalami satu keadaan yang sangat kita tak boleh nak kontrol, saya berpegang pada satu, setiap manusia dia ada masalahnya sendiri. Dia ada cerita di sebalik itu sendiri. Jadi kalau macam mana saya nak cool downkan diri ni, biasanya saya akan berpegang pada benda tu. Setiap orang dia ada cerita dia. So, just relax. Biar dia relax dulu, lepas tu baru kita settlekan benda tu. Okay? I'm not sure itu ialah falsafah atau tidak, tapi rasanya itulah pegangan yang saya pegang selama ni. Ya, betul Lin. Saya akui setiap kita punya masalah, tapi dalam masa yang sama Allah ada dan pasti ada jalan keluar. Mungkin kita jangan lihat itu sebagai masalah, tapi itu adalah kelemahan, salah satu kelemahan diri kita. Ya, kalau kita cepat bertukar warna hijau, selama hari ini kita tak pakai warna hijau sebab tu kita pakai warna tenang-tenang, warna sejuk-sejuk. Sebab tu saya ni tim pun warna tenang-tenang kan. Sebab betul, kalau mak kau dah jadi hijau, memang betul. Suasana dalam rumah tu memang kata tu suasana tsunami. Ya, lagi satu sisters out there, ini yang saya juga percaya suasana dalam rumah 90% ditentukan oleh ibu. Kalau ibu pula semua lelaki dalam rumah. Betul. Kalau ibu tu ibu yang tenang-tenang, alhamdulillah rasanya rumah tu akan tenang. Tapi kerana hari tu ibu tu memang yalah, biasalah kita kan manusia kadang-kadang kita ada angin pus-pus kan. Belum lagi angin yang bulan-bulan tu. So bila angin pus-pus datang macam tsunami. Tapi yalah, sebagai wanita kita alhamdulillah lah, artinya Azlin mengakui itu adalah sesuatu yang perlu ditangani dan you consciously you have to acknowledge that you have to do something about it when it happens.
Ya, saya Sebab rasa benda ni memang selalu berlaku dekat diri sendiri. Sebab apa? Mungkin persekitaran, latar belakang, dan macam mana kita nak handle dengan benda tu. Sebab kita dah tak boleh lari dengan benda tu, itu memang dah ditakdirkan. Kita dah tak boleh lari. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan benda tu. Jadi itulah pegangan saya bila rasa kita macam setiap orang. Ya, betul. So itu memang kelemahan. Itu terus terang saya cakap, siapa yang kenal saya mungkin nampak daripada senyuman ni, dia tak tahu betapa sekejap ni saya boleh marah. Ya, so itulah, kalau tanya memang yang lain-lain tu ada banyak, tapi saya sangat nak share benda ni dekatnya Sis Zarina. Okey, alhamdulillah, tak apa. Moga-moga ia juga menjadi peringatan buat diri saya sebab yelah, saya faham sebab kadang-kadang kita terlalu banyak tanggungjawab. Kita memakai banyak tudung, kita memakai banyak topi, banyak tudung, banyak songkok. Kadang songkok suami pun kita kena pakai. Kan, lagi-lagi kalau yalah, kalau suami yang bekerja di luar negara, betul tak? Ada suami yang tak satu rumah dengan kita sebab dia perlu keluar, dia perlu bekerja dan dia cuma balik bila yalah, ada yang yalah balik pun mungkin balik malam atau mungkin balik sebulan sekali contohlah, dan semua tanggungjawab dan urusan rumah tangga kita perlu hadapi dahulu kan. Ya, jadi suami dah dapat tempias-tempias je. Dah selesai baru dia tahu kan. Tapi yang mula-mula benda terjadi, kita yang nak kena hadapi. Okey, jadi baik, soalan seterusnya ialah tentang kewangan. Jadi saya nak tanyalah bagaimana perhubungan anda dengan wang, ataupun mungkin pendapat anda lah, wanita dan wang perhubungannya sepatutnya seperti mana? Okey. Untuk hari ni hubungan saya dengan wang ialah complicated. Ya, kadang-kadang status dia ialah married, kadang-kadang status dia ialah single. Kan gurau juga. Bila dapat soalan kan, apakah hubungan anda dengan wang? Dia terus kat dalam kepala dia, hubungan saya dengan wang ialah complicated. Seperti mana status kat dalam Facebook selalu kita baca kan, hubungan. Betul juga Ya. So jadi di sini dengan wang, sebenarnya boleh tak terangkan dengan lebih lanjut apa sebenarnya maksud soalan tu, Sis? Okey, yalah, macam ada orang rasa kita dengan wang positif, maknanya alhamdulillah apa yang kita nak belanja ada sikit simpanan, tapi ada juga macam sisters kita yang sebelum ini dia kata hubungan dia dengan wang pun dia tak cakap complicated, tapi dia cakap tak bagus. Soalan yang sangat terus terang, jawapan yang sangat terus terang, tak bagus si Zarina. Saya memang ada masalah, wang dengan saya main kejar-kejar. Dia dengan wang dia main kejar-kejar. Jadi sama ada kita dengan wang kita main peluk-peluk ke, kita main cium-cium ke, atau kita main kejar-kejar ke, atau kita main sembunyi-sembunyi. Itulah maksud saya. So, alhamdulillah untuk saya sendiri dia seperti hidup juga, ya, hubungan dalam hidup. Macam cakap, sekejap dia complicated, sekejap dia married, sekejap nanti dia jadi single. Bila dia terputus kita merana, sekejap lah menangis satu hari. Macam fras gitu kan, bila dah terputus dengan wang tu, tapi tak apa, nanti ada pengganti lagi. Yang penting kita usaha. Ada pengganti lagi. Saya suka kata tu, ada pengganti lagi. Okey, ada pengganti suami lagi. tak dengar part tu Ada tolong lah. Okey, yang mana benda ni sebenarnya yalah berbalik pada diri kita sendiri. Walaupun mana sehebat mana pun kita punya hubungan dengan wang, tapi untuk pendapat saya sendirilah, basic, apa pun kita kena back to basic juga bila berkaitan dengan wang ni. Okay, kita belajar pandai macam mana pun, sehebat mana pun ilmu kita dengan lain, tapi bila tiba buat wang ni, semua orang dia kena bermula daripada basic. Okay, so untuk saya setakat ni alhamdulillah, ya, seperti complicated itu biasa. Faham. Maknanya ada masa, alhamdulillah, ada masa kadang kita perlu peruntukan untuk benda-benda yang lebih untuk keperluan. Ya. Lepas tu saya juga pernah masuk klasis untuk pengurusan kewangan. Okay, yang mana sebenarnya saya kepada yang mendengar, follower Laushe kat dalam yang mendengar, kalau Sis Zarina buat program berkaitan dengan pengurusan kewangan, pergilah masuk, ambillah masa, ambillah sikit, keluarkanlah sikit, invest sikit untuk kelas ni, yang mana kita kena tahu daripada mula. Saya pernah ingat 1F, 1B untuk anak-anak, 1 fund, 1 for bank. FB bukan di Facebook. Dulu kita fikir Facebook, tapi sekarang saya ingat terus sampai sekarang, walaupun dah 10 tahun lepas. Okay, untuk anak-anak, duit dia mesti kena 1F, 1B, 1 for fund and then 1 for bank. Dan percayalah, saya pun buat itu juga untuk diri sendiri walaupun bukan anak-anak lagi. So sangat terima kasih ilmu itu Sis, ingat sampai sekarang dah 10 tahun dah.
Okay. Alhamdulillah. Moga-moga dapat menjadi sedikitlah amal jariah buat Ya. saya. Ya. Dan jika anda berminat untuk mengetahui lebih tentang program-program kewangan yang saya anjurkan, memang betul kata Sis Azlin tadi, apa yang saya ajar adalah benda yang asas. Walaupun nampak mudah, dia nampak Ya, kita mudah. lupa sebenarnya. Itu satu, kita lupa. Kerana dia terlalu mudah, kita cepat lupa dan kita anggap yang ia tak penting. Tapi sebenarnya itu adalah asas. Seperti bagaimana kita berjalan. Sebelum kita berlari, kita mesti dapat berjalan dengan mantap. Ya, kalau jalan masih tersenggol-senggol, janganlah berangan nak berlari. Jadi kalau faham maksud saya, kalau tak faham, tak apa, PM tepi. Okey. Ini mesti ramai yang terasa kan, tiba-tiba macam kena dekat dinding, tercampak dekat muka sendiri dengan ayat tu. Apa, memang hidup ini untuk diajar dan mengajar. Kadang-kadang kita pun perlu diajarkan. Betul, Okay. betul. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin satu soalan daripada anda untuk saya. So sangat nak tahu, soalan secara terus terangnya ialah apa cabaran untuk semasa membuat podcast dan program-program seperti ini, online seperti ini. Okay, kalau secara nak diterangkan ialah sebab apa nak tahu benda ni, sebab saya sendiri pun membuat program yang sama. So ada cabaran daripada saya sendiri. So nak tahu juga daripada Sis Zarina, apakah cabarannya? Cabaran bila dah dengar perkongsian anda, cabaran utama saya tadi bila dengar apa yang awak dah kongsi, saya tak adalah follower sampai 30,000. Itu cabaran utama saya. Itu tu saya terfikir, macam mana aku nak buat sampai 30,000? Jangan cakap 30. Saya dapat 300 pun saya rasa 3,000 lah, 3,000 saya rasa pun dah alhamdulillah. Okey, taklah kita berdoa aja. Sebenarnya cabaran pasti apa yang kita lakukan, cabaran tu tetap ada. Tapi alhamdulillah apa yang saya boleh katakan ialah selama saya buat podcast di Voice Out Cakap Je ataupun melalui Sister Chat ini, alhamdulillah saya rasa cabaran tu tidaklah begitu besar. Ya, walaupun sebenarnya terus terang Lin, untuk mendapatkan 8 sisters ni, perancangan saya hanyalah 2 minggu. Betul. Sebab sokongan anda semua. Anda adalah orang yang pertama, anda semua bukan selebriti. Jadi tak ada perlu nak tanya manager, I need to ask my manager, nak tanya PA ataupun nak contact kena lalu EPA, lepas tu PAAP, PAPO, tak. Jadi maknanya mungkin kita sudah ada perhubungan yang akrab Ya, mungkin kita sudah mengenali antara satu sama lain. Dan anda mungkin pasti tahulah apa yang saya buat kan. Zarina ni kalau buat benda merepek nombor 1. Inilah salah satunya. Jadi alhamdulillah anda juga join on board dan juga pada sistem yang lain. Jadi alhamdulillah saya rasa tidak ada banyaklah cabaran. Cuma cabaran saya mungkin masa. Kan saya rasa itu juga semua menghadapinya sebab benda ni saya buat sebagai sambilan kan. Kita masing-masing ada kita punya main fokus lah kan, main job kan. Selain daripada jaga suami dan jaga anak-anak, ada benda lain juga yang kita kena perlu jaga kan. Jadi kalau tak kita kalau setakat tiap hari masak, mengemas macam tak boleh. Otak tak bergerak. Nak kena buat benda merepek-merepek ni baru dia macam boleh hidup gitu kan. Taklah. Okey. Merepek yang sangat bagus tau. Itulah harapan saya. Kata tu nampak macam merepek tapi memberikan manfaat lah kan. Jadi baru-baru ni ada tengok video Voice Out tu, nak jadi apa dah besar jadi serangga. Wah, itu sangat membuatkan hari saya macam nasib baik belum tak tengah minum masa tu, just tengok gitu je. Sekarang comel je. Comel kan. Sebab isu-isu ni adalah isu yang saya suka. Benda ni isu kehidupan, isu tentang benda ni nampak mudah tapi jika kita tidak bercakap secara santai. Kadang benda yang serius pun kita tak perlu cakap secara serius kan. Kita cakap je secara santai. Tapi kalau yang masa yang penting biar santai tapi sampai. Itu maksud saya. Maksudnya sampai kan. Jadi orang faham. Cakap rupanya ini matlamat saya. Jadi balik kepada soalan anda, apakah cabaran saya? Alhamdulillah sudah saya katakan mungkin cabaran yang kecil ialah penyusunan masa lah perancangan. Tapi alhamdulillah jugalah walaupun saya berkata begitu, saya rasa yang pertama dan utama kita mesti buat perancangan nombor 1. Kita mesti tahu dengan siapa kita nak berbual dan kita berhubunglah dengan orang tu kan bila waktu anda senang, bila waktu saya senang, bila kita boleh duduk dan buat rakaman seperti ini. Okay, nombor 1 dan nombor 2 saya rasa yang penting ialah sokongan daripada keluarga. Itu sangat penting. Ya, keluarga kita mesti tahu dan keluarga kita bukan sahaja suami anak-anak tahu. Ia juga termasuk ibu bapa kita.
orang yang terdekat, ya, ibu bapa itu yang penting. Sebab mereka juga perlu memahami apa yang kita buat, sebab kita juga secara tak langsung perlukan doa dan kata orang tu, lagi-lagi kalau kita masih ada ibu bapa suami kita perlukan doa dan reda lah daripada mereka, ya, izin daripada mereka. Sebab jika mereka suka, jika mereka mengizinkan, perjalanan kita akan lebih mudah. Itu adalah sesuatu yang saya tak boleh jelaskan, tapi itu saya rasa our sisters out there, anda akan merasa sendirilah, ya, kalau anda mendapat doa, izin, keberkatan daripada ibu bapa, suami anda, keluarga terdekat, perjalanan anda akan rasa begitu mudah, ya, walaupun orang luar lihat dia ni macam tak ada kerja kan, tiap minggu nak jumpa macam-macam orang, macam mana dia boleh kenal orang. Ini semua Allah punya aturan. Ini semua kita jangan risau. Dan saya akan pergi kepada tips seterusnya, ialah nombor 3, terus doa dan niat. Kita mesti niat apa-apa yang kita, our sisters out there, tak kisah awak niat nak masak kuih untuk tolong untuk jual, awak niat dengan kuih anda ini, mungkin it can go a long way, because mungkin dengan simple saya pernah melihat seseorang menjual nasi lemak $1. Nampak $1, awak cuba bayangkan. Kalau $1 itu dapat dibagikan kepada 10 orang, maknanya 10 mulut boleh kenyang. Betul. Dengan wang $10 boleh beli 10 bungkus nasi lemak. Dan saya telah cuba, dan saya adalah merupakan dia punya regular customer. Ya, alhamdulillah, saya rasa halal. Orang yang saya kasih makan anak saya, suami saya, ibu bapa saya, mertua saya, semua cakap, halal betul nasi lemak ni. $1. Kan? Jadi mungkin dia juga berniat untuk membantu mereka yang susah. Ataupun kadang-kadang nak makan ni, bukan apa, nak makan nasi lemak, kadang-kadang kita nak, bila orang semua kan sibuk kan, dia nak fast and easy. Kan, dapat makan makanan sebab bukan apa, kalau kita cakap makanan fast and easy, selalunya dekat minda kita apa, makanan restoran fast food kan, siap Fast and makanan easy, betul. fast and easy, lepas tu fast and easy also go kan. Sebab tu jadi ini mungkinlah salah satu tips ibu-ibu di luar sana, mungkin anda tak tahu nak mulakan bisnes apa, bisnes nasi lemak $1, bisnes mungkin nasi ayam $1. Fikirkanlah macam mana tu nasi ayam $1. Okey, jadi inilah di mana kreativiti lah kan. Tak payah nak pakai tempat yang mahal-mahal, pakai bungkusan yang warna coklat tu kan, bungkus dah boleh jalan, tak payah nak complicated, ya. Jadi kita mulakan benda yang mudah, yang senang, dan saya katakan tadi, kita doa dan kita jatuhkan niat. Kita lakukan ini untuk apa? Kita lakukan ini untuk memberi manfaat kepada, saya cakap aku apa yang saya lakukan bukan untuk aku AKU, tapi aku maknanya aku lakukan ini untuk Allah, okey, dan juga untuk kebaikan keluargaku, keluargaku, dan pastinya you adalah untuk ummah sejagat. Jadi lakukan untuk aku, demi Allah, demi keluarga kita. Jangan lupa keluarga kita, jangan membelakangkan keluarga kita, sebab kita wanita, macam mana pun kita mesti pandang belakang. Orang cakap jangan pandang belakang, tapi saya cakap kena pandang belakang, sebab belakang kita adalah suami kita, belakang kita adalah anak-anak kita, dan kita masih ada ibu bapa yang kita perlu jaga. Jadi kalau itu selalu di minda kita, insya-Allah dengan sokongan mereka, doa mereka, Allah akan permudahkan. Walaupun kita rasa kadang-kadang, jangan cakap Lin, kadang saya pun bertanya kepada diri saya, Allah Tuhanku, alhamdulillah di atas tenaga dan masa yang kau berikan kepada aku, sebab kadang-kadang aku sendiri tak sangka aku boleh lakukan ni semua. Jalan macam smooth je. Sebab itu kan macam smooth je. Walaupun semalam agak sibuk sedikit semalam, padahal saya agak sibuk, tapi alhamdulillah saya cakap okey, tak apa, hari ini kita boleh buat benda ini, sebab benda-benda yang lain saya letak ke tepi dulu. Maknanya it's possible, it's possible. So sebab tu kepada anda di luar sana, lihatlah kepada pengungsian, bukan saja daripada saya, tapi kita lihat cerita-cerita kita yang lain, mereka semua mempunyai kesibukan sama juga dengan kita. Mereka pun tetap ada keluarga kan, mereka tetap ada komitmen family, tapi dalam masa yang sama, bila saya ajak mereka bersantai, bercakap, bercicit, okay Zarina, come let's go, kan? Betul, sama juga masa bagi invitation tu. Okay, jom, tak ada masalah lah. Okay. Kan? Walaupun lain kadang-kadang on off, tak apa. Saya cakap kita rentas saja. Kalau kita on off, tak apa, kita ulang lagi. Jadi kita jangan gunakan excuses, alasan, saya tak tahu apa nak cakap, saya tak ada pengalaman. Tidak, seperti yang Lin katakan tadi, setiap kita adalah buku cerita. Betul. So tiba-tiba rasa macam kasih motivational speech pula. Sangat awesome dengan perkongsian tu kan. Okay, bila kita dengar perkongsian macam ini, percayalah,
ada antara kita yang akan tercetus satu idea untuk sesuatu. Percayalah. Sebenarnya kadang-kadang kita pun tak perasan yang kita sebenarnya ialah kita adalah pencetus untuk seseorang tu. Dalam cara tak langsung. Secara tak langsung. Tak Yes. langsung kita adalah pencetus idea. Betul. Betul. Seperti macam mana Sister Cik ni. Okay, secara tak langsung tiba-tiba kita Mandarin dapat idea masa tu belum start lagi, belum lagi episod pertama. Kalau perasan belum episod pertama, Sri Mandarin dah start dengan dia punya, sebab follower dah ada, so dia sangat cepat untuk buat live ni. Okay. Tak sangka dengan episod pertama saja, episod pertama buat live, lepas tu kita tindihkan dengannya video biasa tu untuk pertama kali dalam 2 tahun ni, baru 2 minggu dah ada 35k view. So rasa macam wow. Okay, cuba kalau tak ada Sister Chit Chat ni, memang tak adalah nak buat live tu. Ya, sebab kita tak dapat idea, tapi bila tengok macam ini dia jadi pencetus. So terima kasih, alhamdulillah. Okay, mungkin bukannya setakatnya Allah gerakkan akak saja, dalam masa yang sama dia memberi inspirasi kepada yang lain. Alhamdulillah, amin. Itulah matlamat saya, dan kerana Sister Chit Chat ni meningkatnya follower Sujito Azlin, jadi saya minta 20% boleh tak? Bukan sekat 20%. Ayo, jom ke KL. Jom ke KL. Ya, itulah harapanku. Ya, betul. Actually all my sisters, they are all my good friends. Ya, I wish I can hug them, you know, ya. Kita boleh berdakap dan boleh, rasa dah lama kita tak bersua empat mata. Ya, semuanya melalui online. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kan kita masih tetap boleh berhubung, itu yang penting. Ya, perhubungan tetap tidak putus walaupun yalah COVID ke tak COVID, kita tetap berhubung melalui teknologi. Alhamdulillah Allah tetap memudahkan, ya. Sebab itulah terwujudnya Sister Chit Chat. Alhamdulillah, saya rasa semua soalan telah terjawab, dan memang betul kami berdua kalau bercakap sampai besok pagi pun takkan habis. Ini belum cerita pasal anak lagi. Aduh, pasal anak, pasal suami, memang tak habis. Banyak betul. Okay, itu bab lain. Betul. Itu memang bab dah, nanti dah makcik membawang pula. Ini Sister Chit Chat, bukan makcik membawang. Okay, jadi alhamdulillah saya betul-betul mengucapkan jutaan terima kasih kepada Azlin Sujito di atas perkongsian anda. Dan bagi sisters out there, jika anda perlukan banyak lagi tips daripada Azlin, mungkin boleh berhubungi saya, atau mungkin terus saja boleh berhubungi dengan Sujito Mandarin. Beliau adalah seorang yang sangat baik hatilah. Tanya je apa-apa pertolongan, bukan saja dari segi bahasa Mandarin, ataupun mungkin anda ingin buka your own YouTube channel, ya, bagaimana prosedurnya. Dan beliau sangat mengalung-alungkan, seperti mana macam before ni sis pun pernah tanya-tanya juga kan, wah siap buat video pendek, macam mana nak tekan kat mana, nak rakam kat mana. Yes, kita sangat macam mana nak cakap, sebab ilmu ni rezeki yang diberikan ni selama 2 tahun 30,000 subscribers, ya, orang ramai cakap macam wow, macam video dekat YouTube pun tak sampai 100. So ramai yang tanya. Saya tak layak sebenarnya untuk buat kelas ke apa ke, tapi untuk berkongsi tu tak ada masalah. Kalau nak tanya macam mana cara untuk berkongsi, macam mana tips untuk konsisten, key dia memang konsisten lah. So boleh sahaja. Kita boleh buka satu program lagi begini khas untuk YouTube. Betul, itu satu idea yang baik. Boleh kalau buat live, saya berani sebab kita ada sparring partner. Boleh, insyaAllah. Jadi kalau saya terplay out, saya tahu ada orang yang boleh bantu saya. Bukan apalah, kita pun sama-sama belajar. Sebab itu saya juga belajar daripada beliau. Ya, kami saling belajar. Bukan beliau sajalah, semua sister saya, semua, mungkin anda juga di luar sana secara tak langsung, mungkin anda tak sedar. Saya juga banyak belajar daripada anda yang saya kenali. Mungkin ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal. Tapi ini semua adalah kata orang tu rangkuman, ilmu yang saya belajar sedikit-sedikit, dan saya jadikan adunan saya sendiri. Ya, itulah keunikannya kita lah. Setiap kita pasti Allah akan membantu jika kita mempunyai niat, tadahkan aja tangan, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab idea itu datang daripada Dia, bukan saya. Ya, saya cuma idea yang diberi kepada saya cuma diberi peluang untuk menjalankan. Yang kelihatan seperti saya punya, tapi sebenarnya bukan.
Ya, saya Betul, hanya sekadar betul. hamba. Ya. Betul. Okey. Jadi alhamdulillah kepada anda, jika anda mempunyai sebarang komen, tolong like, tolong share. Jika anda rasakan ini adalah satu program yang bermanfaat, tolong share lah ya. Bukan niat saya tak okeylah buat masa ni bukan cakap matlamat saya nak dapatkan 30,000 subscriber. Itu bukan matlamat utama saya. Kalau terjadi itu alhamdulillah bonus ya. Tapi bagi saya, jika saya melihat ada yang share, ada yang klik share, ada yang klik like, saya sangat berbesar hati sebab kita tidak tahu ya program ini siapa yang akan menonton. Mungkin bukan hari ini Lin, mungkin bukan hari ini, tapi Betul, mungkin besok, lusa ya, mungkin bila kita sudah tak ada lagi, tapi kata-kata inspirasi kita, motivasi kita dapat membangkitkan ya semangat. Jika anda rasa down, rasa low, jika kami dapat membantu, itulah harapan kami. Sebab kami juga insan biasa kita juga lepas ni dah klik dah off, kita juga manusia biasa. Ya. Percayalah apa ni untuk pergi ke sini kadang-kadang nampak macam kita macam dah berpengalaman itu, percayalah tekanan itu tak ada. Okey, pagi tadi tengah sarapan pun sekejap lagi nak buat recording ni, falsafah, apakah itu falsafah? Okey, dia sangat macam wah, ini kalau live masuk TV ni macam mana ni, memang tak makan terus ni. Okey. Jadi percayalah kepada anda yang ramai cakap wah macam mana Aileen Lausio boleh secara neutral bercakap. Percayalah sebenarnya dia tidaklah semudah ini sebelum on camera ni. Okay, sama je seperti anda semua. Betul. Pokoknya kita nak kena yakin dan berani. Kita yakin, kita boleh tak apa, salah kita teruskan, jangan give up ya. Sebab itu kita perlu sokongan sokongan daripada positive people, orang yang telah melalui jalan yang anda nak lalui. Jadi jika ini yang anda perlukan daripada kami, bantuan kami, berhubunglah dengan kami sebab kita dah lalui jalan tu. Bukanlah cakap jalan ni kita dah lalui, tapi jalan masuk hutan belum lagi. Itu kena tanya orang lain. Nanti saya interview sisters yang suka jalan masuk hutan, naik gunung. Okey. Itu di lain episod. Dan terima kasih kepada anda semua, dan alhamdulillah saya betul-betul bersyukur dan saya bahagia sekali dapat berbual, bercakap-cakap ya, dan berkongsi ilmu. Itu yang penting, berkongsi ilmu dengan Sis Azlin Suzuko yang telah saya panggil all the way from Kuala Lumpur. Okey, jadi kepada anda semua, tolong like, share dan teruskan menonton kami di minggu depan dengan lain sister yang pastinya mempunyai keunikannya sendiri. Sampai kita jumpa lagi. Azlin, ada apa-apa lagi yang ingin Azlin tambah sebagai tanda penutup? 没有什么 OK， 谢谢大家你们的收看 OK， tak ada apa, terima kasih sebab menonton yang ini. Lausio harap ingat untuk share dan kita akan jumpa rasanya dalam masa terdekat ni, kalau banyak permintaan sis akan buat lagi kan benda-benda macam ini. InsyaAllah. Ya, dia sebenarnya why not kan, kalau kita apa yang kita sharekan ni boleh membantu orang, tak salah jika kita teruskan. So saya harap ramai jika berminat untuk perkongsian seperti ini, komen, chat, PM Sis Zarina untuk beliau terus. Tengah masak pun dia bawa pen kat sebelah tu nak tulis apa kan. Okey, Cai Lausio, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih atas perkongsian. Okey, why ni pastinya. Why ni, 谢谢你。Yeah.